Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kamu semua? Mudah-mudahan kamu semua dalam keadaan sihat dan dalam keadaan baik. Pertamanya, mari kita sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma amin. Alhamdulillah. InsyaAllah hari ini kita akan meneruskan pelajaran kita berkaitan dengan tahun 3. InsyaAllah kamu bersama dengan saya Hafizi bin Omar. Kita di dalam pelajaran Aqidah tahun 3 dan kita sekarang berada pada tajuk sifat baqa'. Mari kita lihat apakah yang dikatakan dengan maksud baqa'. Baqa' artinya kekal. Allah wajib bersifat baqa' dan tiada kesudahan baginya. Ini bermaksud Allah akan kekal selama-lamanya, berbeza dengan makhluk ataupun manusia yang kesudahan kita adalah kematian. Allah kekal buat selama-lamanya. Tidak ada batasan waktu dan masa untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau makhluk manusia, ia mempunyai batasan waktu dan mempunyai batasan masa. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan binasa, berbeza dengan makhluk. Makhluk akan menghadapi hari kebinasaan, iaitu ialah hari kiamat. Seterusnya, mari kita lihat berkaitan dengan sifat baqa'. Baqa' adalah sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud kekal. Lawannya fana'un, artinya binasa. Jadi baqa'un artinya kekal. Lawan kepada sifat baqa' ialah fana'un, artinya binasa. Allah tidak pernah berubah-ubah dan kekal buat selamanya. Umat Islam wajib beriman dengan sifat baqa' Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat baqa' Allah menunjukkan keagungan dan kemuliaannya. Berbeza dengan manusia yang mengalami perubahan dari bayi, remaja, tua dan akhirnya meninggal dunia. Itulah nasib kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah. Sebab itu pencipta kita ialah Allah. Dia akan kekal selama-lamanya. Dan baqa' itu adalah salah satu untuk Allah menunjukkan kepada kita keagungan dan kemuliaan dia. Jadi berbeza dengan kita. Kita makhluk yang dicipta. Jadi kita ada step dia. Kita bermula daripada dalam kandungan, kemudian kita jadi bayi, kemudian kita jadi remaja, tua dan akhirnya kita akan meninggal dunia. Jadi kita ini tidak kekal selama-lamanya. Kita akan binasa satu hari nanti. Seterusnya, mari kita lihat dalil naqli. Dalil naqli ini ialah berkaitan dengan ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi. Tetapi hari ini kita akan lihat kepada ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sadaqallahul azim. Bermaksud segala yang ada di muka bumi itu akan binasa dan akan kekallah
zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jadi ayat ini menceritakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan kekal dan Allah mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Berbeza dengan makhluk, segala yang ada di muka bumi ini pasti akan binasa. Ayat ini di dalam surah Ar-Rahman ayat 26 hingga 27. Kita teruskan lagi dengan dalil akli, dalil yang kita boleh berfikir dengan akal kita. Jika Allah tidak kekal, tentulah akan musnah. Bermaksud kalau Allah ini tidak bersifat dengan kekal, mesti Allah itu akan musnah. Tetapi ini kita boleh fikir dengan akal kita. Mustahil Allah itu musnah sebab Dialah yang menciptakan segalanya. Jika musnah, mesti ada yang membinasakannya. Contohnya seperti kita. Kita daripada tiada, kemudian Allah adakan kita. Dan satu hari nanti kita akan ditiadakan oleh Allah. Bermaksud kita akan meninggal dunia. Jadi kita ini mesti dibinasakan. Jadi mesti ada yang mematikan kita, mesti ada yang membinasakan kita. Sudah pastilah pencipta kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mungkin berlaku dan pastinya tidak dapat diterima akal. Jika kita berfikir dengan logik akal kita, mustahil Allah itu musnah dan mungkin tidak akan berlaku benda tu, sebab kita tidak boleh menerima dengan akal kita. Jikalah kita kata Allah itu musnah, siapa yang menciptakan alam ini? Jadi akal kita boleh berfikir bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta alam ini, yang mencipta segala-galanya, yang mencipta makhluk, yang mencipta kita manusia. Kita boleh berfikir bahawa tiada siapa pun dan tiada satu pun yang mampu menandingi dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, Allah Maha berkuasa dan Maha pencipta. Jadi dia mencipta segala yang ada di alam ini, bukan sekadar di muka bumi. Kita tahu ada planet-planet lain, ada hidupan lain daripada bumi. Contoh, bila kamu belajar sains, ada planet-planet lain, ada galaksi Bima Sakti, ada bulan, ada matahari, ada bintang, iaitu alam cakrawala yang jauh di sana, yang tidak pernah dapat kita gapai. Jadi itu semua adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai umat Islam, kita wajib yakin, percaya dan beriman dengan sifat baqa. Sebagai umat Islam, kita wajib yakin dan percaya serta beriman dengan sifat baqa. Berdosa besar hukumnya kepada sesiapa yang ingkar, terkeluar daripada golongan orang beriman dan tergolong dalam golongan orang yang kufur dan musyrik, iaitu orang yang menyekutukan Allah. Jika kamu tahu tiga-tiga kenyataan ini berkaitan dengan apa? Tiga-tiga kenyataan ini adalah berkaitan dengan hukum Allah, hukum beriman dengan sifat baqa. Jadi hukumnya wajib kepada kita beriman dengan sifat baqa. Jika kita tak beriman, berdosa besar kepada kita, dan kita dikategorikan sebagai terkeluar daripada golongan orang yang beriman dan tergolong dalam golongan orang yang kufur dan musyrik, iaitu orang yang menyekutukan Allah. Jadi orang kufur dan orang musyrik ini di mana tempat mereka? Di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, wal a'yadu billah. Sama-sama kita minta simpang daripada perkara ini. Seterusnya, kita lihat kepada kesan mempercayai sifat baqa. Apa kesannya jika kita percaya dan beriman kepada sifat baqa ini? Kita akan mengakui keagungan dan kemuliaan Allah. Jadi kita tidak akan rasa untuk melawan dengan apa yang disuruh oleh Allah. Jadi kita akan mengakui keagungan dan kemuliaan Allah. Kemudian kita tidak merasa sombong sesama manusia dan sentiasa meningkatkan amalan mulia. Dan yang ketiga,
menjauhi larangan Allah dan sentiasa mengingati kematian. Sebab apa? Sebab yang kekal hanyalah Allah. Kita akan merasai kematian. Sebab itu kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh bongkak, kita tidak boleh melakukan larangan Allah. Kita kena lakukan amalan mulia, kita kena ikut apa yang Allah perintahkan kepada kita. Sebab apa? Sebab kematian akan mendatangi kepada kita. Seterusnya, kita sudah tamat pada pelajaran sifat baqa. Jadi, diharapkan kepada semua dapat memahami, dapat mempelajari apa yang dikatakan dengan beriman dengan sifat baqa Allahu Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. InsyaAllah kita akan bertemu di lain waktu, di lain masa. Sehingga berjumpa lagi. Ilal liqa' ma'assalamah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.